Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan tadabbur kita daripada surah At-Taubah. Insya-Allah pada hari ini kita akan melihat ayat 103 sehingga ayat 106. Kita mulakan dengan membaca ayat Al-Quran dan terjemahannya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai zakat supaya dengannya engkau membersihkan dan menyucikan mereka daripada dosa dan akhlak yang buruk, serta doakanlah untuk mereka. Ini kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat 103 diriwayatkan bahawa ia turun sebagaimana daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma apabila mereka ini dibebaskan. Ada orang yang ditahan dan dibebaskan daripada tawanan oleh Nabi SAW. Mereka ini telah mengakui segala dosa yang mereka lakukan. Ya'tarafu bidhunubihim wa taballahu alaihim, dan Allah ampunkan mereka. Antara mereka adalah Abu Lubabah dan kawan-kawannya, wahum Abu Lubabah wa ashabuh. Datang bersama dengan kawan-kawannya Abu Lubabah ini dengan sejumlah harta. Faqalu, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadhihi amwaluna allati kanat sababan fi takhallufina. Ya Rasulullah, ini dia sejumlah harta yang menjadi sebab kepada kami tidak turut serta dalam peperangan. Maka fatasaddaq biha anna wastaghfir lana, fatasaddaq biha dana anna wastaghfir lana. Sedekahkanlah ia ya Rasulullah dan mohonlah keampunan untuk kami daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah ayat ni, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sebahagian mereka ada yang nak bagi semua. Lalu Nabi kata banyak sangat. Separuh banyak. Kemudian salah seorang berkata mereka keluarkan suku al-thuluth, 1/3. Lalu Nabi izinkan. Ini sebagai satu riwayat yang menyebut ia adalah kafarah. Ia adalah kafarah bagi dosa yang telah mereka lakukan daripada maksiat, tidak turut serta dalam peperangan bersama dengan Nabi SAW. Maknanya, mereka sibuk untuk kumpul harta. Mereka ini tuai, iaitu ambil hasil daripada pokok tamar yang sedang berbuah dan masak pada waktu itu. Maka mereka sebagai tanda bertaubat digantikan daripada apa yang mereka lakukan itu, harta itu diserahkan ataupun disedekahkan. Itu satu riwayat. Yang kedua, para fuqaha menyebut ayat ini turun, ia berkaitan dengan zakat yang diwajibkan. Maknanya ayat ini bukan sedekah peperangan Tabuk, tetapi ia berkaitan dengan zakat. Sebab itu perkataannya khudh min amwalihim, iaitu ambillah daripada harta mereka, maksudnya harta orang-orang Islam keseluruhannya. Bukan cerita daripada Abu Lubabah saja, tetapi ia berkaitan dengan harta orang Islam, maka mestilah ia berkaitan dengan zakat. Jadi itu pendapat yang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita ini memang antara ayat yang biasa kita akan guna untuk menunjukkan kewajipan zakat, bayar kepada amil, adalah ayat ini daripada ayat 103 daripada surah At-Taubah. Tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dapat kita faham bahawa zakat yang dikeluarkan kalau kita bersama dengan para fuqaha ataupun sedekah yang dikeluarkan sebagaimana sebab
nuzul ayat riwayat yang menyebut Abu Lubabah tadi, antara sifat yang ada pada zakat dan juga sedekah itu ialah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini satu perkara yang menarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ia akan menjadi apa? Ia akan membersihkan dan menyucikan mereka. Satu, bersihkan harta. Dia tuzakkihim dan juga tutahhir. Tathhir dan tazkiyah ini lebih kurang sama kita terjemah. Tetapi ia lebih mendalam lagi prosesnya itu. Kerana apa? Ia bukan semata-mata berkaitan dengan hartanya itu bersih. Ada sebahagian yang haram mungkin, ada yang bercampur tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ada harta yang kita dapat daripada tidak patuh syariah. Dalam Al-Quran Allah menyebut harta kita itu ada sebahagiannya milik orang fakir dan orang yang meminta-minta. Jadi kalau tidak dikeluarkan, sebenarnya dia bukan hak kita dah. Sebab itu dikeluarkan. Kalau zakat 2.5%. Jadi sekarang ni kita punya kempen My 2.5. Maknanya 2.5% dah. Itu cerita pasal zakat. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu akan membersihkan keseluruhan daripada harta kita. Pada masa yang sama, ia bersifat sebagaimana yang dinyatakan wa tuzakkihim biha. Ia juga adalah menyucikan dan membersihkan dengannya, iaitu dosa-dosa kita. Jadi ada dua perkara. Satu berkaitan dengan maddi, iaitu harta yang kita ada. Satu lagi adalah yang berkaitan dengan jiwa kita ini, dosa, pahala dan juga seumpamanya. Bahkan ada para ulama yang menghuraikan lagi tuan-tuan sekalian, di antara orang kaya dan juga orang miskin. Kan dalam hadis menyebut, ambil daripada orang-orang kaya mereka wa turaddu ila fuqaraihim, dan pulangkan kepada orang-orang miskin mereka. Manusia ini suka kepada harta. Manusia ini rasa nak kumpul banyak harta. Kalau tidak disuruh untuk dikeluarkan dalam bentuk wajib seumpama zakat, mungkin ada manusia yang tidak akan keluarkan. Dia kumpul, kenapa dia perlu bagi pada orang lain? Maka proses tathhir dan tazkiyah akan berlaku juga di antara orang kaya dan juga orang miskin. Orang kaya akan ingat orang miskin, maka hartanya akan menjadi bersih. Orang miskin pula akan hilang rasa dendam, iri hati dan juga rasa cemburu kepada orang kaya. Apabila dapat zakat, fakir miskin dalam asnaf itu, fakir miskin adalah yang layak dapat, dia akan mendoakan orang yang kaya, ya Allah, tambahkanlah lagi harta si kaya itu supaya dia boleh bersedekah dan juga keluarkan zakat. Maka hilanglah sifat cemburu, sifat dengki, sifat maknanya antara dua kumpulan yang besar ini, si kaya dan juga si miskin. Itu juga antara huraian para ulama berkaitan dengan iaitulah tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ayat ini juga menyebut wasalli alaihim inna solataka sakanun lahum, iaitulah serta doakanlah untuk mereka, ini kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Sehingga para ulama kata disunatkan untuk orang yang menerima zakat, amil sebagai contoh, sebagai wakil kepada ketua agama, supaya mendoakan kebaikan kepada orang yang mengeluarkan zakat. Itu sampai begitu sekali. Sebab Allah Ta'ala yang suruh doakan mereka, maka disuruh kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat supaya diberikan kelebihan, supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga seumpamanya. Itu penting mendoakan kerana ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh mendoakan bahasa Arab, kita doakan saja dalam bahasa Melayu. Semoga diberikan keberkatan, kemudian ditambah lagi harta kamu dan juga seumpamanya. Boleh kita doakan begitu. Dan saya rasa lembaga zakat Selangor terutamanya memang ada teks doa yang boleh dibaca oleh amil yang telah dilantik supaya orang yang mengeluarkan zakat tadi itu didoakan dan Allah akan makbulkan, hartanya akan bertambah dan lebih banyak lagi akan keluarkan zakat. Seterusnya, wallahu sami'un alim.
Allah Subhanahu wa taala itu, dalam terjemahan kita kata iaitulah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala maha mendengar terhadap segala pengiktirafan dosa-dosa mereka. Kemudian alimun, Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui betapa ikhlasnya mereka dan juga betapa mereka ini begitu ingin untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang penting kita ini sebagai seorang Muslim sentiasalah bersedekah. Kalau dalam harta kita pula ada yang perlu kita keluarkan zakat sebagai satu kewajipan, yang wajib kita laksanakan, yang sunat jangan ditinggalkan. Yakinlah, dalam satu hadis Abu Hurairah meriwayatkan dalam Sunan Tirmizi, Nabi kata, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan sedekah itu menjadikan harta menjadi berkurang. Jadi yakinlah tuan-tuan dan puan sekalian tentang apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Ayat 104. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah menerima taubat daripada hamba-hambanya dan juga menerima zakat serta membalasnya, dan bahawa sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha, kita kata apa? At-Tawwab, iaitu kalau hambanya bertaubat, Allah Taala akan terima taubat hambanya. Kalau minta keampunan, Allah Taala akan berikan keampunan kepada hambanya. Dan ayat ini juga menyebut bahawa wa ya'khudhus shadaqat, zakat yang kita keluarkan itu sebenarnya walaupun nampaknya diberikan kepada asnaf, fakir, miskin, mu'allaf, amil, begitu juga dengan 4 lagi yang lain, sebenarnya Allah mengambil kira zakat itu ataupun sedekah yang kamu keluarkan, ambil kira, maksudnya akan diberikan ganjaran dan akan diberikan pahala. Wa anna Allaha huwat tawwabur rahim, dan Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dosa apa yang kita lakukan selain daripada dosa syirik, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah maha pengampun. Allah ampunkan dosa kita, itulah tanda sayangnya Allah kepada kita. Orang yang suka sembunyikan segala dosanya, kalau dia buat tak cerita ke orang, maknanya tidak berbangga, ini orang-orang yang layak mendapat keampunan Allah Ta'ala. Nabi kata dalam sebuah hadis, kullu bani Adam mu'afa illal mujahir. Semua anak Adam kalau minta ampun akan diampunkan kecuali yang berterang-terangan melakukan dosa. Apa maksud mujahir? Dia buat dosa, kemudian dia bangga, cerita ke orang, sebarkan ke orang. Ini harapan tipis sikit. Tetapi kalau dia taubat nasuha, insya-Allah, nescaya Allah akan ampunkan dosanya. Allah Ta'ala juga sentiasa menunggu-nunggu taubat daripada kita. Kita ini tak sunyi daripada melakukan dosa, tidak sunyi daripada melakukan silap. Ada saja silap yang kita lakukan, ada saja dosa yang kita lakukan, na'udzubillah. Tetapi Allah tunggu kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala itu, kita kata bukan mendepakan tangannya, maknanya mengalu-alukan. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Ta'ala tunggu dan mengalu-alukan pada waktu malam. Siapa-siapa yang melakukan dosa waktu siang, malamnya Allah tunggu dia bertaubat. Siapa yang buat dosa, melakukan maksiat pada waktu malam pula, siangnya Allah Ta'ala tunggu supaya kita bertaubat. Semua ini, keadaan ini berterusan sehingga bila? Hatta taghrubasy syamsu min magharibiha, sehinggalah terbit matahari daripada sebelah barat. Jadi kalau matahari dah terbit daripada belah barat, habis dah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang insaf, bertaubat, tidak mahu berjihad pada awalnya, akhirnya insaf dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah terima taubat mereka dan Allah terima sedekah mereka kalau merujuk kepada ayat yang berkaitan dengan sedekah, dan Allah itu maha penyayang.
Ayat yang ke-105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Dia memberitahu kamu apa yang kamu telah kerjakan. Ini, ayat ini memberitahu kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, tuan-tuan sekalian. Yang penting disuruh kepada kita untuk terus melakukan amal. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, wa qul i'malu, beramallah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Ta'ala akan bentangkan amalan-amalan kamu. Allah Ta'ala tahu, Rasulnya tahu, dan orang beriman tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, tidak ada satu pun yang tersembunyi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau dibuat satu kebaikan walau sekecil zarrah, kecil, ataupun atom, ataupun kita kata nano sekarang ni yang paling kecil, nescaya Allah akan tunjukkan kepada kamu. Dan ingat, siapa melakukan dosa walaupun kecil, nescaya Allah juga akan tunjukkan kepada kamu. Dalam satu hadis Al-Baihaqi dan juga Imam Ahmad dalam Al-Musnad Imam Ahmad daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi kata, kalaulah ada seorang yang melakukan satu amal di tengah padang pasir yang sangat gelap pada waktu malam, tidak ada pintu, tidak ada tingkap, nescaya Allah tetap boleh untuk mengeluarkan amalan itu. Maknanya Allah boleh dedahkan amalan itu. Maknanya Allah Maha mengetahui. Kalau Allah nak tunjuk pada siapa saja, Allah tahu. Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak, akhirnya manusia akan mengetahui amalan yang dilakukan oleh si fulan. Tapi tuan-tuan sekalian, kita disuruh untuk sembunyikan segala kebaikan kita. Cuma walaupun secara rahsia, walaupun secara sembunyi, Allah Maha mengetahui. Tidak ada satu pun melainkan Allah Ta'ala tahu. Dan Allah akan bentangkan, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Boleh jadi pada hari akhirat, dan boleh jadi pada hari ketika kita kat dunia ini, tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba orang tahu amalan kita dan juga seumpamanya, itu tidak menjadi masalah, kerana yang akan maknanya dedahkan, yang akan bagi tahu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun wahyu yang diberikan kepada Nabi SAW. Banyak cerita para sahabat yang boleh kita dapat tahu malamnya dibuat apa, esok Nabi dedahkan, kerana itu perkara yang cukup baik. Yang maknanya menyebut perkara yang sangat sulit, rahsia, hanya dia bersembang dengan isteri, tiba-tiba dalam Quran Allah dedahkan kepada Nabi bahawa si fulan cakap sekian, sekian, sekian. Itu juga suatu perkara yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, apabila kita tahu Allah Maha mengetahui, maka adakah kita akan melakukan dosa dan melakukan maksiat? Sudah pasti tidak. Yang kita akan lakukan adalah ketaatan kepada Allah. Yang kita akan lakukan adalah kebaikan. Kerana apa? Kerana Allah Maha mengetahui. Pada hari akhirat semua akan dibentangkan, semua akan ditanya. Bahasa sekarang, semua akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mujrim dalam Al-Quran, mereka menyebut, ya lai apa? Wa qala al-mujrimun ma li hadzal kitab. Ini kitab amal jenis apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tinggal walau kecil, yang kecil tak tinggal, yang besar tak tinggal, semuanya ada dalam catatan. Tuan-tuan sekalian, nak lari ke mana? Sebab itu, bila kita beriman kepada Allah, bila kita beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para malaikat, sebenarnya kita sudah berjanji untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Ayat 106. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Dan segolongan yang lain daripada orang yang tidak turut berperang, ditangguhkan keputusan mengenai mereka kerana menunggu perintah Allah, sama ada dia mengazab mereka ataupun dia menerima taubat mereka.
Ini satu kisah lain orang-orang yang tidak jelas hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang munafik jelas. Ada orang yang uzur, diberikan kelonggaran tidak pergi berjihad, orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang fakir, jelas mereka ini tidak berdosa dan tidak salah. Sekarang ini ada golongan yang bukan daripada kumpulan itu, tidak dinyatakan lagi apakah ketetapan daripada Allah. Belum lagi ada ayat yang turun berkenaan dengan mereka. Sebab itu disebutkan perkataan wa akharuna murjauna li amrillah, dan segolongan yang lain daripada orang yang tidak turut berperang tetapi ditangguhkan keputusan. Tak tahu ni, yang ni risau tuan-tuan dan puan sekalian. Mereka itu ada seramai 3 orang berdasarkan kepada riwayat yang paling kuat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mereka ini telah mengikat diri mereka, mereka telah mengakui dosa dan kesalahan mereka, mereka telah bertaubat, mereka ikat diri mereka di tiang. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini juga menjadi perbahasan para ulama tentang apakah nasib dan juga apakah yang akan jadi kepada mereka. Ditangguhkan sehingga 50 malam tuan-tuan sekalian. Bayangkan kita nak tunggu, kalau bulan Ramadan tu 1 sampai 30 pun boleh tahan lamanya tuan-tuan sekalian. Kalau kita niat nak raya dah. Kalau niat nak raya memang jadi lama dah tuan-tuan sekalian. Tapi Masya Allah, kita rasa begitu singkat. Sudah hari ke-10, hari ke-9, esok hari ke-11 sebagai contoh. Kerana apa? Banyak lagi yang belum kita sempat buat. Tarawihnya belum khusyuk lagi tuan-tuan sekalian. Sedekahnya belum lagi banyak. Tapi kalau kita tunggu, inilah yang berlaku kepada beberapa sahabat Nabi ni tuan-tuan sekalian, sehingga 50 malam tuan-tuan sekalian. Ada 3 orang. Dalam ayat 118 disebutkan secara jelas 3 orang. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Sampai sempit dada mereka. Tanah yang begitu luas, orang boleh bermusafir, pergi Mekah, pergi Madinah, dirasakan begitu sempit bagi mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada 3 orang dalam riwayat yang dinyatakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada Murarah, kemudian Ka'ab, begitu juga dengan Hilal bin Umayyah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini tiap-tiap hari menunggu. Ditambah pula Nabi suruh kepada para sahabat yang lain, jangan bersembang dengan mereka, jangan cakap dengan mereka, macam kena boykot lah tuan-tuan sekalian. Kemudian Nabi perintahkan kepada isteri mereka juga, makna jangan duduk sekali, makna jangan bersembang dengan mereka. Lagilah rasa sempit dada tuan-tuan dan puan sekalian. Ini Masya Allah, 3 orang yang menunggu-nunggu apakah nasib mereka. Adakah diazab oleh Allah? Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Sama ada Allah akan azab mereka ataupun Allah akan terima taubat mereka. Bayangkan tuan-tuan sekalian, tak clear. Antara 2 je. Sama ada ta'zib, azab, ataupun yang keduanya adalah keampunan, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu apa yang berlaku. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-50. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan hikmah yang tersendiri. Dilambatkan ketetapan itu sehingga mereka ternanti-nanti, ditangguhkan dengan hikmah yang tersendiri supaya mereka betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insaf dan juga mengakui segala kesalahan mereka. Itu antara hikmah yang disebut oleh para ulama. Kemudian wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah tahu hakikat sebenarnya. Allah Maha bijaksana dalam pentadbiran dan urusannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu boleh kita ambil beberapa pengajaran daripada ayat 103 hingga 106 ini. Yang penting adalah orang berdosa mesti iktiraf dosanya dengan kita ini melakukan ketaatan kepada Allah, antaranya bersedekah ataupun mengeluarkan zakat dengan hikmah yang tersendiri. Lakukan amal, begitu juga Allah Maha menerima taubat kita. Dan cerita 3 orang ini yang Allah tangguhkan keputusannya, mudah-mudahan memberi pengajaran yang baik kepada kita untuk kita melakukan taat dan sentiasa mengikut segala yang disuruh oleh Allah
dan Rasulnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.